أصحابه وأزواجه وأولاده ولبيته وذريته أجمعين وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء الصالحين وإلى روح الشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري رحمه الله تعالى ثم إلى روح الشيخ صالح بن موسى القدح وإلى روح الشيخ محمد بن عمر النووي المنتهي شيء لله له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتزكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Sekarang mana dah? ويجب في حقه تعالى كونه قادرا. Nah. Kata musannaf rahimahullah wayajibu dan wajib yakni aqlan pada akal. Wajib pada akal. Apa makna wajib pada akal? Wajib pada akal dengan makna tentu sungguh tidak terima dak. Tentu sungguh tidak terima tidak sungguh. Itu makna wajib pada akal. Dan wajib pada akal fi haqqihi ta'ala. Wajib bagi hak. Jadi haqqi, lafaz haqqi sendiri tu tiga pendapat, ada khilaf ulama. Tiga maksud. Tu kira sesuatu hak biasa kita duk mengaji mari tu haqqi tu dengan makna haqiqah. Hakikat dengan makna zat. Kalau gitu haqqi itu yani fi zatihi ta'ala. Haqqi dengan makna zatihi ta'ala. Maka kalau haqqi dengan makna haqiqah tu fi tu dipakai dengan makna lam. Fi bimakna lam. Yani fi haqqihi bimakna li haqqihi ay li zatihi ta'ala. Satu. Tu hak maklum. Ada pendapat yang ulama kata haqqi itu haqqi zaidah ya. Lafaz haqqi semua tu lah. Dalam ilmu usul bahasa itu bila fi haqqihi ta'ala ada kata haqqi dengan haqqi zaidah ya. Maka seolah kata wa yajibu fihi ta'ala. Hi fi zatillah tu juga. Fihi fillah fi zatillah tu juga. Tu fi di situ bimakna lam juga. Bimakna lam juga. Wajib seolah kata wa yajibu lahu. Seolah kata gitu je. Wajib baginya bagi zat Allah Ta'ala tu. Tengok tu. Tu. Hak zaidah hak mudah sekali. Tapi kebiasaan dia mau pakai haqqi dengan makna haqiqah. Yang ni dengan makna zat. Hak kita duk ngaji mari lama dah. Dan ada juga haqqi dengan makna al-amril haqqi. Al-amril haqqi
Jadi perkara yang sebenar yang dibangsa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gini kita dah obek. Betul fi haqqih itu kita dah obek. Dah obek bahasa Melayu dulu tak apa dah. Tu. Bermula makna haqqun itu. Bermula kalimah haqqun itu. Awak kata. Bermula kalimah haqqun itu. Khilaf ulama padanya. Khilaf ulama padanya 3 pendapat. 3 pendapat. Pertamanya haqqun dengan makna haqiqah. Yang bermaksud zat. Maka kalau pakai haqqun dengan makna ini, kalau pakai haqqun dengan makna ini, maka fi itu dipakai dengan makna lam. Ai, tafsir lagi ai yajibu li zatihi ta'ala. Itu maknanya. Yajibu li zatihi ta'ala. Itu satu hak telah maklum. Itu dia. Keduanya, kalimah haqqun ini ialah zaidah. Maka fi pada kalimah ini ialah dengan makna lam juga. Ai wa yajibu lahu. Ai li zatillahi ta'ala juga. Li zatillahi ta'ala. Ai li zatillah. Itu makna yang kedua. Ni kita nak bahas lah. Jom moga nak habis dah ni. Ya sampai kepada bahasa sifat maknawiyah yang terakhir. Yang ketiga ini payah sikit. Maka dikatakan as'ab dah. Dikatakan lebih payah bahasa. Ketiganya kalimah haqqun dengan makna al-amrul haqqu. Al-amrul haqqu artinya perkara yang sebenar, yang dibangsakan dia kepada Allah Ta'ala. Samun ada dibangsa kepada Allah atas jalan isbat, seperti segala sifat wajib, atau dibangsa kepada Allah atas jalan nafi,
seperti segala yang mustahil, maka kalau haqqun dengan makna yang ketiga ini, maka kalimah fi itu dengan makna min. Ai yajibu min al-amril haqqi alladhi yunsabu ilaihi ta'ala. Tu dia. Tak ada apa tu. Kalau kita kira sepatu ya, tapi kena fikir sikit yang ketiga tu, kena fikir. Kena fikir sikit. Tak ada payah apa juga kalau nak fikir pun. Ala kulli hal, dia tiga pendapat tu. Tentang lafaz haqqihi sendiri. Habis itu. Apa tu dah? Maka kita ambil cara hak mudah sekalinya, hak mula-mula kita riwayat tu lah. Yang mula-mula tu lah yang mudah sekali. Bagi kita, sebab kita biasa dengan hak tu dah. Habis itu. Wa yajibu, dan tentu sunguti, fi haqqihi, tentu sungguh bagi zat Allah Ta'ala, bagi zatnya Allah Ta'ala, wajib bagi zat Tuhan. Apa makna wajib bagi zat Tuhan? Jadi zat Tuhan kita ni ada bersabit, tentu sungguh di zat Tuhan kita tu. Tak terima nak kata dak pada zat Tuhan kita tu. Gapo? Kaunuhu qadiran. Itu fa'il bagi yajibu. Arab jadi fa'il dah. Wajib oleh. Kaunuhu qadiran. Tengok. Wajib oleh. Ya kita nak takdir di sini, ya kena pecah-pecah. Jadi kalau kita bina di atas pendapat Maturidiyah agak, boleh kita kata kias sifat. Kias sifat suku. Tapi tengok cenderung syarah kita tu, ia tak nak pergi ke nak sifat, ia nak bina atas pendapat Asy'ariyah yang bina kata kaunu tu bukan sifat suku dak. Kalau itu kita tak nak takdir sini. Apakah kekal atau rupa tu? Wajib bagi Allah Ta'ala, wajib kaunuhu oleh keadaannya, keadaan Allah Ta'ala tu. Wajib keadaan Allah itu. Wajib oleh berkeadaannya Allah. Qadiran. Jadi qadiran tu era jadi apa? Khabar bagi kaunu dah. Khabar bagi kaunu, beramal malaikana tu. Hu tu isim kaunu tu. Kira iktibar dia kaunu tu beramal. Oleh keadaannya Allah Ta'ala tu qadiran. Jadi mutasifan bil qudrati. Keadaan Allah Ta'ala tu yang kuasa, yang bersifat dengan perkuasa. Qadiran ay muttasifan bil qudrah. Bersifat dengan sifat perkuasa. Hak tu tuan-tuan maklum dah. Tu tentu sungguh Allah Ta'ala tu keadaan dia tu bersifat kudrat. Keadaan dia tu bersifat dengan sifat kudrat. Keadaan dia yang kuasa, yang bersifat dengan sifat perkuasa. Tu kalau nak pakai tu pada kata qadar yang berperkuasa. Dia kira tu keadaannya Allah Ta'ala tu qadiran yang berperkuasa, ada sifat perkuasa di dia. Tu dia. Maka tu katakan kaunuhu qadiran. Kok mana pula kecek kudrat dah mari duk bahak ni pulanya. Tu sini yang moga ada setengah ulama dia kira sifat suku. Sifat suku di sini. Tu. Tulis situ pada kaunuhu tu. Pada kaunuhu Ta'ala. Bermula begitu. Segala kaunuhu, bermula segala kaunuhu
yang 7 ini berkhilaf ulama al-sunnah padanya. Berkhilaf ulama al-sunnah padanya. Maka berkata jumhur Maturidiyah, jumhur Maturidiyah bahawa segala kaunuhu ini ialah sifat-sifat yang lain daripada sifat ma'ani. Tetapi lazim dan berkait dengan sifat ma'ani. Dengan bahawa apabila ada sifat ma'ani nascaya sabitlah sifat kaunuhu itu. Seperti dikatakan, apabila ada kudrat, nascaya sabitlah kaunuhu qadiran pada zat Allah Ta'ala. Maka sifat kaunuhu qadiran di sisi Maturidiyah ialah suatu perkara yang tidak dihukumkan dengan ada dirinya, seperti sifat ma'ani. Dan bukan juga semata-mata iktibar seperti sifat salbiyah. Hanya segala kaunuhu ini ialah satu perkara yang menengahi antara wujudi dan iktibari. Dan perkara ini dinamakan hal di sisi mereka itu. Maka sifat segala kaunuhu ini, maka sifat segala kaunuhu ini dikatakan sifat maknawiyah atau hal maknawiyah.
Maksudnya sifat-sifat yang dibangsa kepada ma'ani dan sekalipun segala kaunuhu ini bukan sifat ma'ani, tetapi keadaannya itu ialah wasitah atau pelekat segala sifat ma'ani pada zat. Maka gulungan Maturidiyah ini dikatakan mereka yang mengisbatkan ahwal, yakni mereka yang berkata segala kaunuhu itu ialah hal, ialah hal. Jumlah. Habis itu yang kedua, kedua pendapat jumhur Asy'ariyah. Kena kata jumhur sebab ada juga saudara dua kan. Saudara gi cenderung Asy'ariyah tapi dia dinapok kok Han juga. Tu ada. Jumhur Asy'ariyah. Maka berkata mereka itu bahawa segala kaunuhu ini bukan sifat yang terasing daripada sifat ma'ani. Dan tidak ada perkara yang dinamakan dengan hal sebagaimana yang dipegang oleh Maturidiyah. Maka di sisi Asy'ariyah kaunuhu ta'ala qadiran artinya keadaan Allah yang kuasa. Ini bukan sifat yang terasing daripada kudrat, hanya ialah
nama bagi ada kudrat pada zat. Maksudnya kudrat itu perkara yang ada, dan adanya itu pada zat Allah sedia kala. Maka ada kudrat pada zat, itulah kaunuhu qadiran. Bukanlah sifat yang suku dan terasing daripada kudrat. Hanya dinamakan sifat nafsiyah bagi kudrat. Oleh itu, mereka ini tidak membilang 7 sifat yang kaunuhu ini termasuk dalam sifat yang wajib belajar. Dengan tafsil. Kerana sudah faham perkara ini pada bahasan sifat ma'ani. Maka mereka ini dinamakan mereka yang menafikan ahwal. Maksudnya mereka tidak terima bahawa segala kaunuhu itu ialah hal. Bukan bermakna mereka menafi segala kaunuhu yang 7 itu. Tu habis itu. Ni ada lagi setengah-setengah je salah faham kata golongan Asy'ariyah ni tolak sifat maknawiyah, maknanya tak bakal kaunuhu, tak sih. Tak say kaunuhu. Bukan tak say. Siapa tak say tu? Siapa dia pergi i'tikad kata tak? Siapa pergi menafi keadaan Tuhan yang kuasa? Ada tak orang menafi? Tak ada. Kalau menafi hak tu serta isbatkan lawan, rupa dianya. Kalau kita kata ada Allah Ta'ala tidak ada kaunuhu qadiran, hanya kaunuhu ajizan, tu dia kupu. Maka Asy'ariyah sendiri pun bukan menafi kaunuhu. Yang menafinya apa? Menafi kata kaunuhu ni bukan hal. Al-halu minal muhan. Ni kecek pen mereka dah. Han ni mustahil nak ada. Apa tu kecek benda ada benda.
Siapa semua pun nak celah-celah tu lagi. Ada benda nak menengahi lagi antara dua tu. Tak terima. Dia kata. Maka turut dia ni, Asy'ariyah ni, maka mereka menafi. Sebab tu dia tak bila dah. Maka 13 sifat ya. Tapi kita duk masyhur dengan 20 kerana kita apa nama? Kita pergi mengaji juga ajar cara-cara yang ulama Maturidiyah buat. Tapi tak ada salah apa Maturidiyah Asy'ariyah ni Ahlussunnah wal Jamaah belaka. Dia beza di pendapat ni je. Pendapat nak bila sifat tu ya. Maka dalam hal ni Maturidiyah tu isbat sifat ma'ani lain pula, iaitu sifat takwin. Asy'ariyah tolak sifat tu. Tak usah dah apa dah takwin pula nya pada dengan kudrat dah. Tu dia kira. Padahal tengok je sikit-sikit kita. Tu habis itu. Tu dikatakan kaunuhu qadiran. Tu kita faham moleklah. Maka nampak kalau kita faham dah di huraiya tu, di dobik tu, kita fahamlah kata syarah kita rahimahullah taala Syekh Nawawi Mantani ni ia cenderung dan juga dia suhu hurai tu gi ke Asy'ariyah dah. Dia tak nak gi ke Maturidiyah dah leh. Ia pakai kira gitu. Maka kira kau kalau kira-kira turut Maturidiyah. Kalau turut Maturidiyah, sifat maknawiyah sungguh kira di mana? Kira di kaunu tu, lafaz kaunu sendiri tu maknawiyah. Tu kaunu tu, hak tu lah menanda kata maknawiyahnya. Kaunu tu lah hal di sisi mereka. Tak dah. Tu bukan semua kaunu qadiran tu dak. Kaunu tu diri kaunu tu lah hal maknawiyah. Kalau orang tanya mana kaunu qadiran, manakah yang jadi maknawiyah? Jawab kata kaunu tu lah yang dikatakan hal maknawiyah di sisi ulama yang mengisbatkan ahwan. Tu faham molek. Boleh? Tak ada? InsyaAllah. Tapi situ kalau itu tengok dalil dia kata kena wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunu qadiran. Kalau gitu dia kata fal kauniyatu, maka bermula kauniyah. Apa kauniyah? Kauniyah tu ni kaunuhu qadiran lah. Tu dia kauniyah, bermula keadaan. Bermula keadaan tu di kau tu. Tu kok tu pula. Bermula keadaan kaunu tu, al-mazkuratu sifat pada al-kauniyah. Bermula keadaan Tuhan yang berperkuasa saat ni. Bermula keadaan yang disebutkan dia akan kauniyah. Sifat kaunu yang disebutkan itu sifatun juga. Sifatun. Sifatun. Jadi sifat juga kalau kira pun. Tapi bukan suku. Bukan suku sakak dah. Tu dia. Tu. Satu sifat juga. Sifat mana? Sifatun sabitatun. Itu sifatun tu khabar. Sabitatun tu sifat bagi sifatun. Bermula keadaan itu yang tersebut itu ialah satu sifat. Sifat mana? Sifat yang sungguh ia sifat yang sabit dan tetap ia sifat tu yang ada ia dan sesungguh ia fi nafsiha pada dirinya, diri bagi sifat. Sungguh pada diri. Sungguh pada diri. Lagi pula sifat tu qaimatun bizati. Tu dia. Kok tu yang sabit ia, yang ada ia kecek qaimah pula. Padahal ia bukan qaimah. Cara kita ni bawa kepada qaimah. Padahal ia bukan qaimah tu, kauniyah tu bukan qaimah. Qaimah ni kena kepada diri kudrat tu boleh kata qaimah. Adapun kauniyah tu tak boleh kata qaimah. Tak boleh kata qaimah. Tu dia. Tapi qaimah dengan makna tupai ada, tak apalah dah tupai. Tupai. Sifat yang qaimatun, yang tupan ia dan bertengah ia dan ada ia bizati pada zat Allah Ta'ala. Bizat pada zat Allah, ada pada zat. Lagi pula sifatun yang lazimatun lil qudrati, sifat bagi lepas sifatun lagi. Satu sifat yang lazimah. Lazimah dengan mana yang melazim ia sifat tu melazim lil qudrati, akan sifat kudrat. Faham tak? Melazim akan sifat kudrat.
Tu dia. Fa'il bagi lazim tu lazim, maf'ul bagi lazim tu malzum. Tu lazima yalzamu, fa'il itu lazim, maf'ul itu malzum. Kalau istalzama, fa'il bagi istalzama tu malzum, maf'ul dia tu lazim. Ya akal lagu tu. Tapi ni lazim ni kena kepada sifat tu lazim. Adapun kudrat malzum. Fahamnya lazim daripada ada kudrat, sabitlah kaunuhu tu. Tu kaunuhu tu malzum. Tu kudrat tu panggil malzumah. Adapun sifat tu lazimah. Tu dia kata. Maka satu sifat yang lazim ia dan melazim ia. Lazim pun lazim pada fikir akal. Lazimatun ai fit ta'aqquli ya. Lazim pada fikiran akal kita saja. Bukan lazim pada waqi', pada nafsul amri. Kerana lazim malzum ni dia bukan berekek pada waqi' lagu tu. Yang sifat Allah Taala tu sama. Kalau kita kira sama-sama qadim. Tu sama-sama qadim. Ya lazim malzum ni. Lazim malzum ni benda berkait, benda kait. Tu lazim dengan malzum. Nampak kita kira lazim malzum. Kalau kita kira malzum tu, kalau kita kira kata lazim daripada ada qudrat, ada kaunuhu qadiran. Tu bila kita tilik pada lazim tu, lafaz qudrat tu malzum, kaunuhu tu lazim, tapi pada hakikatnya kaunuhu pun malzum. Ya dua ni bukan mulazim, bendua ni tak lazim. Ya belazim-lazim mandah. Berzalim-zalim man. Orang panggil lagu mana? Jadi bila ada kudrat, sabitlah kaunuhu qadiran. Dan bila sabit kaunuhu qadiran, adalah kudrat. Ya kena berekek gimari lagu tu dah. Ya bukan berekek sebelah dah. Kalau lazim tu ya berekek sebelah. Berekek sebelah lagu mana? Tu faham tak tu? Tu talazum orang panggil. Talazum pada akal. Melazim ia akan sifat kudrat. Ada, yakni bila ada kudrat, sabitlah sifat itu. Tu makna je. Tu bila ada kudrat, sabitlah sifat tu. Sabit di mana? Sabit di zat tu tu jugalah. Kalau gitu dia kata fa makna kaunihi qadiran. Tu tengok ni. Ini pendapat, ini huraian mengikut Asy'ariyah ni. Makna ni. Kena buat gitu. Fa makna kaunihi qadiran, jadi fa hadza tafsiru jarin ala ma zahaba ilaihi al-asy'ariyatu. Wa itah. Fa hadza tafsiru jarin ataupun jarjun, ikutlah jarin ala ma zahaba ilaihi al-asy'ariyatu. Maka musannaf kita tu ya Asy'ariyah. Maka hurai gitu. Tak ada apa leh. Maka siapa sifat tujuh akhir ni bakal pergi cepat-cepat tak apa dah. Ngajak kapung tu tak ada jadi wajib ke apa sangatlah. Selalu mada kuat dari sifat ma'ani tu jadi. Tu. Habis situ. Hak ni dia ingat-ingat gitu lah. Fa makna, maka bermula makna bagi keadaannya Allah Ta'ala qadiran yang berperkuasa. Apa makna keadaan Tuhan yang berperkuasa? Bermula maknanya tu huwa, iaitu makna kaunihi. Tu makna mubtada, makna mudhaf ni mudhaf ilaih. Huwa tu jumlah huwa qiyamu tu khabar bagi maknahu. Tu huwa tu mubtada, qiyamu tu khabar bagi huwa. Jumlah mubtada khabar tu jadi khabar bagi makna. Domain rabitahnya huwa. Maka bermula makna keadaan Allah yang berkuasa itu ialah qiyamun qudrati bidzatihi ta'ala, iaitu ada kudrat qiyam. Ada kudrat qiyam dengan mana ada kudrat qiyam tu takluk bizati, ada di zatnya Allah Ta'ala. Ada kudrat di zat itulah kaunuhu qadirannya. Kudrat ada tak mak? Ada di mana? Ada di zat. Ada kudrat di zat itulah kaunuhu qadiran. Kalau tu ni hijab ada tak di buk ni? Ada hijab. Ada di mana? Ada di buk. Ada hijab di buk itulah kaunuhu akhdaranya. Tu dia. Habis itu. Nampak tu dah.
Pisang kuning ada tak di pisang? Di isi dia. Isi hak masak ni tu. Kuning tu. Ada. Ada di mana? Ada pada isi pisang tu. Maka ada kuning tu lah orang panggil kaunuhu asfarnya. Gitu. Keadaan itu kena ke dia ada benda. Maka kira-kira mari kena kepada sifat nafsiyah. Tu kata kena ke sifat nafsiyah dah bagi kudrat. Kerana tiap-tiap benda wujud itu ada sifat wujud belaka kan. Sifat wujud ada belaka. Pisang ada tak? Ada. Merah ada tak? Ada juga. Merah tu bersifat dengan wujud juga. Walaupun merah tu sifat dah. Tapi merah tu dengan sebab dia ada tu dia bersifat dengan wujud juga. Maujud. Merah sendiri. Tu. Maka tiap-tiap benda wujud itu dia bersifat dengan maujud. Sifat dengan wujud belaka. Dia ada sifat wujud dia. Kalau itu wujud kudrat. Kecek mudah. Huwa qiyamun qudrah. Jadi wujudul qudrah tu lah. Qiyamun qudrah dengan makna wujudul qudrah. Atau setengah kitab ibarat yang makna tu. Makna wujud lalu dah. Iaitu ada kudrat di zat Allah Subhanahu wa taala. Walaysa hunaka sifatun ukhra zaidatun ala qiyamil qudrati bizzati. Ya kata. Tu ya. Ini nak berlawan dengan Maturidiyah lah. Walaysa hunaka dan tidak ada di sana ai fi mabhasil uluhiyah ataupun fi mabhasil uluhiyah dah. Tak apa dah tu. Dan tidak ada di sana pada bahasa sifat ketuhanan Allah Taala ni sifatun tu isim bagi laisa muakhar. Hunaka tu khabar laisa muqaddam tu. Tu khabar laisa muqaddam. Dan tidak ada di sana, tidak ada sifatun ukhra, tidak ada sifat yang lain. Tak ada dah sifat lain. Sifat yang suku yang lain. Yang lain zaidatun, yang suku sakat. Zaidah tu sifat kepada sifatun tu. Tidak ada sifat yang lain yang terasing suku dah. Bukan kata zaidah supaya yang dipegang oleh Maturidiyah tu. Maturidiyah kata sifat yang ada suku sakat daripada kudrat. Sifat itulah orang panggil hal di sisi mereka. Tidak ada sifat yang suku sakat dah. Zaidah jangan bermakna lebih gitu. Lebih tu bukan lebih. Suku asing. Tidak ada sifat yang lain yang terasing di atas qiyamil qudrati bizzat. Yang suku sakat di atas ada kudrat, ada pada zat. Ada tu adalah. Sifat kudrat tu ialah. Kudrat ada tak? Ada. Ada kudrat di zat tu. Tu pada tu. Kudrat tu ya. Tak ada sifat yang lain suku pada tu. Tu. Tidak ada sifat yang lain yang suku dan terasing di atas qiyam kudrat dengan zat. Sabitatun fi kharijiz zihni. Sifat kepada lafaz sifatun. Lagi pula tidak ada dari sana satu sifat yang sabitah, yang ada ia, yang sabit dan sungguh ia. Fi kharijiz zihni, pada luar fikiran. Pada luar bagi fikiran. Kharijiz zihni. Tu orang panggil. Kalau ada nak sabit pada zihin saja. Kharij tu tak ada. Tak serupa dengan Maturidiyah. Maturidiyah kata, kaunuhu ni sabit pada kharij. Sabit. Walaupun tidak kata maujud pun, sabit pada kharij. Sabit pada kharij. Dia tidak sabit pada kharij. Luar pada fikiran. Supaya kita kata, hijau ni. Ada tak? Ada di mana? Bila celak mata nampak. Ada di luar otak kepala kita. Orang panggil ada pada luar fikiran. Tu orang panggil ada pada kharij. Ada pada kharij. Tu. Nampak tu dah. Lepas tu, pak segi dia ada tak? Tak ada, tapi sabit pada kharij. Muka duduk luar. Sabit pada kharij. Tapi kaunuhu ni dia kata, tak ada dek dah. Tak ada dah. Kita sabit pada kharij pula tu tak ada dah. Ini pendapat Asy'ariyah. Adapun pendapat Maturidiyah kita hurai dah tadi. Tu suku kena kepada kaunu tu diri ahwan. Nampak tu dah. Habis itu. Tak ada ayah leh. Habis situ.
Kalau gitu wadidduhu kaunuhu ajizan. Tu lawan lah. Wawe mari gitu-gitu. Kalau kita ngaji Baqarah gak pada sebut gak tujuan ni. Sebut gitu-gitu cepat-cepat dah. Tadi kalau muka bersabit dengan kaunuhu ni cepat. Habis wadidduhu dan bermula keadaannya, bermula lawan baginya wa isti'nab. Dan bermula lawan baginya bagi kaunihi qadiran. Bermula lawan bagi keadaan Tuhan yang berperkuasa tu lawannya gapo? Lawan dengan makna perkara yang melawani. Lawannya ialah khabar. Di mubtada kaunuhu tu khabar. Bermula lawannya tu ialah keadaannya Allah. Tak kena buat ta'ala dah. Tu ya muka ajizan. Keadaannya Allah tu ajizan, yang lemah ia. Yang bersifat lemah ia Allah Taala. Tu Tuhan bersifat lemah tu mustahil, tu mustahil. Tu moga kita isbat dah kaunu qadiran, maka lawan kaunu dia ajizan. Supaya dulu kita isbat qudrat, maka tertolaklah sifat ajzu, al-ajzu. Habis itu kalau gitu musannif katakan wad dalilu, mana dalil pula kata Allah Taala bersifat dengan kaunuhu qadiran wei. Wad dalilu ala zalika wa isti'nab lil bayan. Ad-dalilu mubtada, ad-dalilun qudrati itu khabar. Bermula dalil perkara yang menunjuk ia benda tu. Benda yang menunjuk ia sebagai tunjuk ke akal. Bermula perkara yang menunjuk ala zalika, ala takluk pada dalil tu. Perkara yang menunjuk di atas dimakai itu subuti kaunihi qadiran. Tu ada. Masya-Allah. Subuti kaunihi qadiran. Lepas tu tambah lagi. Ala zalika ala subuti kaunihi qadiran wa intifai kaunihi ajizan. Awak gitu. Biar habis. Subuti kauni. Kena baca subuti mak. Yang jadi badal pada zalika tu. Kalau kita dah zalika tu jadi menjeru, je baca khopak, maka subuti tu kena baca khopak tak lah. Yang ke badan bermula perkara yang menunjuk atas dimakai itu sabit keadaan Allah yang berperkuasa dan ternapi keadaan Allah yang lemah. Tu kucing mai. Tu hemak kucing katuk pitu. Tu. Yo mula mai samrot dah. Berhenti. Tempat tidurku dah ada. Sedap guling dia. Kena jaga sikit bila kita tak amanah. Ya lebih lagi kalau dia kecing tu, dia lebih pada kecing atas mozek lagi. Mozek tu kita kata kita boleh menyuci, kita boleh. Dia kecing atas aman ni seminggu tak ada kena-kena lagi. Aman. Jaga. InsyaAllah tengok tu. Bermula dalil atas dimakai itu ialah dalilul qudrati. Ialah diri dalil, bukan dalil lah. Diri dalil bagi kudrat. Bermula dalil atas dimakai itu ialah nafsu dalilil qudrah. Dia kena kata nafsu dalili. Diri dalil kudrat. Bukan ambil dalil kudrat tu mari buat dalil kaunu qadiran. Suku-suku dalil, tapi kira ambil hak tu juga, sabit ke benda tu juga. Lagu mana? Gitu tukar sikit ya, tukar sikit. Tukar sikit. Ataupun kita kata ambil dalil tu, diri dalil kudrat tu dah. Kenapa boleh kata lagu tu? Dalil bagi sifat kudrat. Tulis situ. Tulis pada dalil kudrat tu. Lebih lah. Wa innama kana
ad-dalilu alan ma'nawiyyati huwa dalilun ma'ani lianna al-ma'nawiyyata lazimatun lil ma'ani wad dalilu kalau dulu dah kalau kia wa dalilul malzumi wa dalilul malzumi huwa aidan dalilul lazimi. Begitu. Apa tu? Dalil tu lah kita doyak sama dah. Dalil bagi lazim, dalil tu lah hak malzum tu. Tu nampak tu dah. Dalil, mana dalil kata air tu sejuk, kita ambil tangan pergi setuh. Tu kali pertama kita setuh, kita sejuk. Dalil kata air sejuknya kita setuh. Maka mana dalil kata air tu tak panas, sentuhan itu juga buat dalil di atas air tak panas. Kerana sejuk dengan tak panas je berekeh. Lazim daripada sejuknya tak panas. Tak panas tu lazim. Adapun sejuk tu malzum. Maka kira dalil tu lah ya. Mana? Tepuh kali mula. Pakai tepuh sekali, sentuh sekali tu guna dua dah. Sentuh kali tu dalil kata air tu sejuk. Dan sentuh tu juga dalil kata air tu tak panas. Itulah. Kalau gitu bila qudrat, kaunuhu qadirah, lazim daripada ada qudrat pada zat. Ambil dalil tu lah. Dalil qudrat tu juga ambil wak kira dalil kaunuhu qadirah, tak kena duk bahas. Dah. Situ. Kalau orang duk tulis lagi tu jadi letih saja sini. Jikalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan keadaannya yang kuasa, nah daya ambil hak tak ni kira. Ambil hak tu. Tapi kalau jenis hak tulis juga oi. Siapa kesifat ni punya tulis ya ambil hak tu mari, ya ambil hak tu mari duk kiyah. Lebih cukup 2 bulan juga. Tu. Habis itu dah. Maka dalil cuba tengok dalil. Kata ini dalilul qudrati, dia kata. Wa dalilu ala zalika dalilul qudrati wa in syi'ta. Dan jika mengkhandaki oleh engkau. Jika engkau kehendak, jadi kehendak akan perkataan yang lain. Wa in syi'ta ay qaulal akhar. Jika engkau kehendak akan perkataan yang lain lagi. Tu. Kalau mu nak kecek baik lain. Nak kecek baik lain. Lain daripada hasad ni. Dalil yang menunjuk di atas kaunuhu qadiran ialah dalil kudrat. Kalau mu tak si kecek lagu tu, mu nak kecek baik lain, boleh tak? Boleh. Jika engkau kehendak akan kata yang lain, qulta, nascaya berkata oleh engkau. Tu. Berkata oleh engkau. Fi istidlan. Fi istidlan dah. Tu. Pada membuat dalil tu. Engkau kata lagu ni. Engkau katakan wa dalilu ala wujubihi lahu ta'ala annal kauna qadiran lazimun liqiyamil qudrati bi dzatihi ta'ala. Tengok tu. Dia kaceh heret. Hak tu lah ya kalau kira. Cuma nak dia dibeza kecek pe sikit ya. Wa dalilu dan bermula dalil. Perkara yang menunjuk ala wujubihi, menunjuk di atas mestinya, mesti kaunihi qadiran, bermula keadaan yang bermula dalil yang menunjuk di atas mestinya kaunihi qadiran, wujub lahu lillahi ta'ala. Benda yang menunjuk di atas mesti keadaan kaunuhu qadiran tu wajib bagi Allah Ta'ala tu. Mana dalil? Ialah khabar.
annal kauna qadiran lazimun liqiyamil qudrati bizatihi ta'ala, ialah bahawa keadaan itu kan, kaunullahi kaunallah, al-kaunah kaunallah, bahwasanya keadaan Allah tu, alif lam ganti daripada mudhafu ilaih, al-kaunah yang kaunallahi, bahwasanya keadaan Allah Ta'ala tu qadiran, ialah yang berperkuasa tu. Qadiran tu khabar bagi al-kaunu tu, khabar bagi al-kaunu tu qadiran tu. Tu kaunu tu beramal lagi tu, beramal sepekana tu, nampak rupa alilada pun kerana alilada ganti daripada mudhafu ilaih. Mudhafu ilaih tu lah isim bagi kau pada maknanya. Itu qadiran tu khabar, bukan khabar anna lagi. Khabar anna ya kena rafa kan. Al-kauna tu isim anna, qadiran tu khabar bagi kau. Bahwasanya keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa tu lazimun, tu khabar bagi anna. Bahwasanya kau keadaan Allah yang berkuasa tu lazimun liqiyamin qudrati, melazim ia kaunu qadiran, melazimlah ia liqiyamil qudrati, melazim akan ada kudrat, melazim akan ada kudrat, qiyamil qudrah, ada oleh kudrat, qiyam takluk bizati, ada di zat baginya, bagi Allah Ta'ala. Tu apa makna? Makna apa? Yakni lazim daripada ada kudrat, ada sabitlah kaunuhu qadiran. Tu dia. Itu dia. Apa tu dah? Kaunuhu qadiran tu lazim. Adapun qiyamul qudratu malzum dia. Malzum. Lazim daripada ada kudrat di zat, lazimnya Tuhan tu ada sifat keadaan yang berkuasa. Kalau gitu, hak kita nak yang sining ni, hak nak jadi lain sikitnya. Wa idza sabata lahu ta'ala kaunuhu qadiran istahala alaihi kaunuhu ajizan. Tu nak situ. Dan apabila telah sabit, telah tetap dan telah sungguh, telah sabit pada fikiran akal kita dah, sabit dah lahu lillahi ta'ala, apabila telah sabit pada pandangan akal kita bagi Allah Ta'ala tu, sabit oleh kaunuhu, oleh keadaan bagi sabatah, sabit oleh keadaannya Allah Ta'ala tu qadiran, yang berperkuasa. Bila sabit dah Tuhan tu ada sifat kaunuhu qadiran, istahala alaihi kaunuhu ajizan. Ya tak habis juga. Tak habis juga. Tu. Waddalilu ala wujubihi lahu ta'ala annal kauna qadiran lazimun liqiyamin qudrati bizatihi ta'ala. Kecek kau dah tu. Tak kenyih masa. Tak kenyih lagi. Bahawa al kauna qadiran tu lazimun liqiyamil qudrati bizatihi ta'ala. Annal kauna qadiran lazimun liqiyamil qudrati. Kena buat hubung tu. Lazimun tu. Yani wad dalilu. Itu. Lazimun tu. Yani wad dalilu waddalilu alal malzumi waddalilu alal malzumi huwa nafsu dalilil lazimi. Ataupun tak kena waddalilu alal lazimi, kena kecek lagu tu dia kita nak buat ibarat baik ni, kena ambil lazim dulu. Waddalilu alal lazimi huwa
nafsu dalilil malzumi. Apa gitu? Tu barulah makan bi. Tu dianya. Habis itu. Lepas tu heret mari dah lah. Wa idza sabata lahu ta'ala, hak ni dak, hak ni suku dah. Hak ni suku dah. Seolah kata kalau kita heret jikalau tu gak mari akhir dah. Tu. Nak apabila sabit bagi Allah Taala tu kaunuhu qadiran, nascaya istahala alaihi, nascaya tentu tidak atasnya atas Allah Taala, tentu tidak kaunuhu ajizan, keadaannya Allah tu yang lemah. Tak lah bila lagi bersabit kaunuhu qadiran, kaunuhu ajizan tu tak dah lah, tak terima dah lah benda tu. Habis itu tak ada payah dah lah. Bila kita reti hak ni sifat depan lagi tu pun dia cepat-cepat ya. Lagi tak ada payah mana dah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi, wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu muridan wa didduhu kaunuhu karihan. Itu dia. Dan tentu sungguh, wa yajibu, dan tentu dan mesti, sunguti, tentu dan sunguti, tentu dan mesti dan sunguti, fi haqqihi ta'ala, bagi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita bina atas tu dah, fi haqqi li zatihi ta'ala, tentu sunguti bagi zat Allah ta'ala tu, yajibu kaunuhu muridan, wajib oleh keadaannya Allah, kaunuhu kaunullahi, keadaannya Allah Ta'ala. Oi kapun ni nyo Allah Ta'ala. Nyo biar lagi tu belakangnya. Tu. Dia kata, hai bukan nyo saja dah, semua. Oh dia bawa tu. Tu. Nyo Allah. Tu je mari dengar kaunuhu. Kalau tak pakai tak apa. Oi kapun kaunuhu nyo Allah. Tu. Apa dia kata kenyo tu wajib oleh keadaannya Allah Ta'ala tu muridan, yang berkehendak. Muridan jadi muttasifan bil iradati, muttasifan bin iradati, yani bersifat dengan sifat berkehendak, jadi berkehendak. Tu dia. Tu nak kok tu. Tengok dalam tu kita baca lalu-lalu saja tu. Wa huwa, dan iaitu kaunuhu muridan tu sifatul lahu, ialah satu sifat baginya, bagi Allah Ta'ala juga. Satu sifat bagi Allah Ta'ala. Lagi pula azaliyatun, lagi pula azaliyah, sifat yang sedia kala ia, sifat yang sedia. Ni azaliyatun ni tak apa dah tu, kerana kalau bina di atas pendapat yang berkata berlain antara lafaz azali dengan qadim sekalipun, dia sah dah letak. Ataupun kalau bina atas pendapat yang kata hak tula pun sah dah tak, jadi tak, dia makan dua dah lafaz azaliyah ni dalam kata ini, dalam kata ini. Wa huwa, dan iaitu sifat kaunuhu muridan tu, satu sifat bagi Allah Ta'ala juga. Azaliyatun, yang sedia kala sabitnya, sabit sifat tu di zat. Moga zat tu sedia kala ada, iradat pun sedia kala ada, maka sifat ni pun sabit sedia kala juga, sabit sedia kala juga. Lagi pula mughayyiratul lil iradati, yang berlain ia, yang lain ia sifat tu lain lil iradati, akan sifat yang lain ia akan sifat berkehendak, lain akan sifat berkehendak, lain suku hati kok tu pula, Masya Allah. Tak apalah, kena tak apa, supaya dulu tu. Lain akan iradat, suku-suku, iradat suku, kaunuhu muridan suku, lain
Lakinnaha sungguh pun mughayyirah, istidrak pada mughayyirah. Sungguh pun lain lah. Lakinnaha tetapi sifah tu. Rujuk pada sifah. Tetapi nyo sifat itu tu. Tilka sifah tu. Tetapi nyo dimaksud itu sifat tu. Lazimatun khabalakin. Lazimatun lil iradati, melazim iyo sifat itu melazim akan iradat, akan sifat iradat, sifat perkara. Walaupun lain tapi berke tak boleh bercerah tangan dua tu. Jadi lazim malzum. Bila ada iradat, sabitlah dia kaunuhu muridan tu. Wa huwa, dan iaitu kaunuhu muridan dah. Dan iaitu kaunuhu muridan tu kena kepada gapo? Amrun i'tibariyun. Tengok di sisi Asy'ariyah. Kena ke amrun i'tibari, bukan kena kepada hana. Bukan kena pada han. Supaya Asy'ariyah, supaya Maturidiyah kata dah. Kalau Maturidiyah kena kata mana? Wa huwa halun. Dia kata halun. Dia kena kecek hal lagu tu ni tak? Amrun i'tibari ialah pekerjaan yang bahasa kira al-akal saja. Pekerjaan yang bahasa kira akal, benda bangsa sungguh je. Bukan ada tu bukan ada wujud, kena kepada orang i'tibari dah. Tu dia. Nampak tak dah? Faham tak tu? Laisa lahu tahaqququn fi qarijil azhani. Tidak ada sifat khabar yang kedua ataupun sifat ada amrun tu lagi. Amrun i'tibariyun, i'tibari itu sifat pada amrun, laisa tu jumlah tu sifat pada amrun tu lagi. Satu pekerjaan yang bahasa kira akal lagi pula, pekerjaan tu laisa lahu, tidak ada baginya bagi amrin i'tibari ni. Tidak ada baginya bagi perkara yang bahasa kiraan akal tu. Tidak ada tahaqqukun fi qarijil azhani. Tidak ada sebenar dan sungguh ada. Sungguh ada. Tidak ada baginya bagi amr i'tibari ni, tidak ada tahaqquk sebenar dan sungguh dah ada. Fi qarijil azhan. Tahaqquk sungguh ada pada luar fikiran. Kharij sebelah luar. Al-azhan, otak kepala fikiran kita. Nampak. Supaya kita tahu lemu sekor, kita nampak lemu mari dalam otak tu. Hak dok nampak tu orang panggil dalam zihin hak tu. Ada pun hak dok makan rupu ngok-ngok tu, hak tu luar zihin. Maka hak dalam zihin tu ada tak? Ada tapi tak ada. Ada kira-kira orang panggil. Ada orang panggil wujud fi zihni. Ada kira-kira. Maka benda hak ada dalam fikir kita tu amr i'tibari hukum dia. Tu. Amr i'tibari. Tu. Kalau ada sungguh ti lemu tu tanuk naiklah di kepala kita je. Tapi ni tak ada lemu. Hak nampak rupa dalam otak kepala kita je. Tu orang panggil benda yang sabit dalam zihin saja. Ada pun hak duk makan rupuk tu, hak duk dua tu, hak tu orang panggil pada luar fikiran. Dikatakan juga fil waqi' atau fi nafsil amri. Hak tu lah. Waqi' nafsul amri kharjul azhan tu hak tu lah. Benda yang ada luar fikiran. Tidak ada baginya tahakkuk pada kharijil azhan. Tak ada. Tak ada luar. Bal bahkan idrab gapo? Idrab intiqali. Bahkan lahu, bahkan baginya sabitul lahu tu khabar muqaddar, tahakkun tu mubtada muakhar. Bahkan sabitul lahu, sabit baginya bagi zalikal amri al-i'tibari tu. Bahkan sabit bagi benda yang bahasa i'tibar hok duk kecek tadi tu. Sabit bagi benda tu tahakkukun fi nafsi. Sebenar pada dirinya, diri bagi al-amri tu ya. Diri bagi perkara tu ya. Sungguh kecek tahakkuk tu maknanya sungguh kita. Bahkan baginya sungguh pada dirinya, diri benda tu sungguh tahakkuk pada diri. Kalau tahakkuk pada kharij ada, sungguh pada ada. Supaya kata ni hijab ni ada tak?
Ada. Ni orang panggil tahakkuk pada kharid. Ada sunguti di luar. Dan diri hijaz sendiri tu tahakkuk fi nafsi juga. Hijaz sendiri pun sungguh pada diri dia dan ada di luar fikiran kita. Ada pun kita kata segala sifat amrul i'tibari ni dia tahakkuk pada diri, reti ya. Orang panggil sungguh pada diri dia. Tidak ada sunguti di luar. Jelek mata tengok duk gagal pun tak temu, tak nampak. Dia kata tidak ada baginya tahakkuk pada kharil azhan, bukan sabit baginya tahakkuk pada dirinya. Wa fi zihni atau kepada fi nafsi hatullah tu. Tu. Bukan hatullah nak royak kata tahakkuk pada zihin, sungguh dalam fikiran saja atau pada fi nafsi. Sungguh pada dirinya dan sungguh dalam fikiran saja. Faqat apa faqat aidunal kharid. Gitu. Tidak pada kharid, pada zihin saja. Faqat ia berkait dengan fi zihni jadi. Ia kait dengan fi zihni. Habis itu tahakkuk fi nafsi wa fil zihni faqat aidunal khariji. Tak payah dah. Tak payah pun kira-kira je dia payah belum dah. Payah tak? Bengang kali guh tak? Buti lama dah. Buti 2-3 minggu tak? Tengok tu buti style tu. Bila mula ngaji semula tu dia so mana. Sekaligus kena mau hidup fikir. Tengok. Buti 2 minggu setara tu. Kalau buti sebulan teruk lagi. Kalau buti setahun kau teruk lagi. Sebab tu orang tupu tak ada main dengan ilmu ni. Setahun yang lupa habis dah. Saya ada terbang letih penat mari selama 10 tahun tu. Pada setahun je. Supaya waktu buat rumah hari nak wisudah 10 tu makan bertahun-tahun. Tapi nak butuh tu start ya. Tu begitulah. Ilmu kena jaga. Sebab tu kena fikir dalam otak kita ni, lepas pada ngaji aku nak buat gapo hak boleh ikat diriku ni dengan ilmu. Buat gapo hidup dalam medan ni. Sebab Allah Taala jepuk ni bukan semua dah. Kalau Tuhan jepuk buat nego di mula tak apa pula. Boleh fikir untuk buka kedai. Tu. Kalau Tuhan jepuk pergi dulu lagi tak apa. Ni Tuhan jepuk mari ngaji agama. Maka kena fikir untuk jaga agama. Kalau orang tu hak Tuhan jepuk untuk nak menego, ya kena fikir untuk nak menego. Dari sambil tu dia ngaji-ngaji gitu ya. Bila fardu ain dia nego. Ni kita Tuhan jepuk mari mengaji ni kena usaha jaga agama. Elah dah. Bomo ni dah tak, kalau tak buka klinik sial dah. Yang ngaji bomo mari dia cepet masalah dah. Lepas tu dia klik duduk rumah, duduk motong dia. 2 tahun, 3 tahun. Nak pergi buka klinik semula tak boleh dah. Dia lupa ubat. Lupa sud. Nak pocok ni kena pakai ubat pada mana kira dia ada cara dia. Dia ngaji, dia ngapa, dia ingat. Sud ni ubat ni kena capung ubat ni. Gini nama sikit. Kalau duduk motong setahun 2 lupa. Sampai tu dia usaha nak buka klinik tu. Duk main dengan ubat semua. Akhirnya dia duk jaga ilmu dia. Tu orang ngaji bomo. Mak dah. Elah tak mak. Kamu fikir lagu mana? Fikir nak bining saja. Fikir nak bining tu kena kira pula bining hak pesing boleh jaga ilmu kita. Tu bining hak pesing tu. Kalau kira nak bining ning bini dengan hok jenis hok tak ada nak mengajar tak ada pergi orang tua kita ni dah dia hatta kita mengaji agama ni supaya dia buat kebong dah dia kebong nanti dia nak mati bila dia mati dia makan atas tu atas modal tu. Sebab ya hatta kita ngaji agama, bila kita duduk di tok guru ke ataupun orang ngajar orang dalam kampung, duduk dalam masyarakat, duduk dalam agama, rupa agama, dia mati pun pahala duk naik tak mau ke dia tu.
naik sokmu, naik atas nama jadi sabab orang panggil. Sabab buat jadi dapat kebaikan seseorang. Ad-dalu alal khair kafailihi, orang yang menunjuk di atas kebaikan pun support orang buat juga. Maka orang tua ni makan hak tu dah. Orang tua kita hak mati tu, dia makan modal tu. Modal ad-dalu alal khair tadi tu. Ya hatta kita ngaji agama, maka kita dak boleh rupa agama ni seolah kata hasil dengan sebab modal dia itu. Pahala tu lah semua. Tak nak makan hak tu ya. Tu orang tua. Maka kita kena duduk lagu tu lah. InsyaAllah. Mak ni rajin dah tengok yang mari lalu mak. InsyaAllah tengok. Tu habis. Wadidduhu kaunuhu karihan, dan bermula lawannya, lawan bagi kaunihi muridan tu, keadaannya Allah Ta'ala yang berkehendak tu, lawan bagi tu apa? Ialah kaunuhu qabah, ialah kaunuhu karihan, ialah keadaannya Allah karihan yang benci, yang benci, karihan yang benci. Tu. Apa satu lagi? Yang benci dan tergagahi. Itu dia. Ya karihan dia dua, ada benci so lepas tu kehendak lawannya kehendak benci dengan makna tak tu depan dah jawab ayat dah. Kaunuhu karihan ai adimal iradati. Makna gitu. Adimal iradati. Keadaan Allah Ta'ala yang benci arti yang tiada bersifat kehendak, tiada kehendak, yang tiada kehendak. Iradah dengan makna takluk tu. Dengan makna takluk. Aduh. Yang tiada kehendak, dia tak ada nak leh. Tu yang benci maknanya tak ada nak. Buat gapo pun bukan dia nak leh. Tu bukan dia nak. Jadi dengan sendiri ataupun jadi dengan cara ilak atau jadi dengan cara tabiat. Tu dia belaka tu. Dia tak nak belaka tu. Habis itu. Wadalilu ala zalika, dan bermula dalil, bermula perkara yang menunjuk ala zalika, di atas dimaksud itu zalika subuti kaunihi ta'ala muridan wangtifai kaunihi karihan. Tu. Bermula dalil atas dimaksud itu ialah dalilul iradati. Itulah. Jadi nafsu dalilul iradati ialah diri bagi dalil iradah. Ialah diri bagi dalil iradah. Diri dalil tu. Tu. Nak bina di atas tasbih lagu mana tu Kalau kita kira mubtada khabar ni dia kena belai. Dia kena lai. Asal mubtada khabar ni antara mubtada khabar kena ikhtilaf betul mafhum. Lepas tu ittihad betul masadak. Ni wad dalilu ala zalika, dalil di atas kaunuhu dan dalil atas qudrat. Hak tu mafhum lain-lain. Mafhum lain-lain. Lepas tu masadaqtullah dah. Kalau masadaqtullah bahawa ini mubtada khabar, ni masadaq lain-lain. Masadak lain. Lagu mana?
Kalau kita kata Zaidun qa'imun, apa mafhum bagi Zaid? Zatun musyaqqasah. Apa mafhum bagi qa'im? Zatun muttasifun bil qiyam. Mafhum belai. Tapi masadak dia tu itulah ya. Mana Zaidun? Tu ada cakap. Mana qa'imun? Tu ada cacat tu. Tu. Tu itulah. Kalau tu itulah, barulah dikatakan mubtada khabar. Sah lagu tu. Tapi ni tu lain. Dalil atas qudrah lain. Dalil di atas kaunuhu muridan pun kaunuhu qadiran pun lain. Lain ke mana? Cuba kita kira. Kalau kita tertib dalil, kita nak kata mana? Kita kata mana? Jikalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kaunuhu muridan, kita kata lagu tu. Bukan kita kata jikalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan iradat. Bukan ambil dalil iradat tu mari tak gangan bung pakal sini. Tak. Pula dah situ. Sekaligus tampak tak serupa dah. Tapi bila kira dalil lazim manzum saat itu, Allahumma salli ala Muhammad. Situ tu jadi mubtada khabar boleh ke? Tu soalan saya ni. Kebina di atas tasbih balik. Kalau nak mubtada khabar untuk nak wili ittihad masadat juga tu kira celah mana? Tu kira celah mana sikit. Dalilu ala zalik dalilul qudrati. Tak ada apa. Ambil dalil kudrat tu juga. Hak tu lah. Je kena tak ada. Kena juga. Oh, kalau iktibar kot, masya-Allah. Iktibar kot lazim manzur tu dalil tu lah. Tak apa. Dalil tu lah. Dia berekeh dah. Kalau iktibar tertib dalil tu, dia bukan dalil tu lah tu. Lain. Iktibar tertib dia. Cuba kalau kita tertib. Tak kira bila siapa sini kita nak ambil dalil kudrat tu mari tak. Apa kalau ambil dalil kudrat mari tak, boleh hasil hak kudrat nu yalah, bukan hasil bagi kaunuhu qadiran. Tapi kalau kira tertib dalil tu super tu tertib super tu. Tu kot tu. Tapi kalau kira kot mafhum dalil, hak tu low ya. Tak ada apa tak boleh. Tak. Apa ke tak tu? Tak apa kau kira semula hak tu. Tak ada apalah. Tak payah leh. Bermula dalil atas dimakai itu ialah dalil bagi iradat. Dalil tu lah bagi dalil iradat tu dia kata. Lepas tu dalil ya wa in syi'ta qulta wad dalilu ala wujubihi lahu ta'ala annal kauna muridan lazimun liqiyamil iradati bizatihi ta'ala wa haisu wajabat lahu ta'ala hadhihi sifatu istahala alaihi didduha. Tak ada apa dah. Habis situ. Tak apa tu. Dalil tu lah. Lama duk berekek sini jadi panjang pula. Pakar hok dalil tu. Muka berekek dah. Muka berekek dah. Dalil bagi sejuk ialah dalil bagi tak panas. Iktibar mafhum dan benda tu waktu lah je. Moga panas tak sejuk ni, sejuk dengan tak panas ni lazim manzum. Tapi bila kita tertib dalil, lagu mana?
kalau ayat itu tak sejuk, kalau ayat itu tidak sejuk dengan saya bersifat dengan lawan bagi sejuk, iaitu panas. Ada. Dan kalau ayat itu panas, saya mustahil kerana musyahadah ataupun kerana dapat merasa dengan pencahayaan yang lima, dengan penyentuh, itu mustahil kata panas. Tu. Nyata daripada dia tak panas, tu tak apalah tu. Lepas tu dalil kata bila kata dalil kata tak sejuk pula, tak panas pula. Tu mari kira kalau tu kira lagu tu je suku-suku kan. Ya suku-suku. Weh. Tak apalah tu. Ben mak ada lagi, padai dah mak dah. Enak lagi. Padai dah mak tu padai lu, sempeng nyanyo. Ngatuk dah. Ngatuk. Makan nasi lepas tu ngaji. Oh, sedap tidur. Dia ngatuk. Habis itu kemudian kata semula pula wa yajibu fi haqqihi ta'ala kaunuhu aliman wa didduhu kaunuhu jahilan. Petang lepas tu insyaallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna na'udzubillah wa 'amali la yurfa' wa du'a la yustajab wa nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan tayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان آمين ربي يسمى فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون في كل لحظة الأبد عدد خلقه ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي كتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أن أتقياء علماء نوصى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقه ورضا نفسه